Assalamualaikum, salam makmur Johor dan salam bahagia kepada para penonton yang masih lagi menyaksikan Sarjana Talk 2022 bersama dengan saya Zarin sebagai moderator untuk Sarjana Talk 2022. Dan tahukah anda yang mana Institut Dato' On merupakan sebuah agensi latihan kepimpinan di bawah Kerajaan Negeri Johor yang mana bertujuan untuk mencari, melatih dan juga membangun bakat-bakat terbaik negeri Johor untuk disediakan sebagai pemimpin masa hadapan negeri dan juga negara. Dan sebelum tu kepada anda, jangan lupa like, follow, retweet di Facebook, IG, Twitter dan juga TikTok Institut Dato' On. Dan jangan lupa juga untuk anda share dan tinggalkan komen anda di Institut Dato' On. Okey, pada hari ini kami cukup berbesar hati kerana menerima panel undangan kita yang mana datangnya daripada pihak MARA Johor Bahru. Selamat datang diucapkan kepada yang berusaha, Encik Muhammad Saiful Azhar bin Yunus, iaitu pegawai MARA daerah Johor Bahru. Terima kasih Tuan datang ke program Sarjana Talk 2022 ini. Okey, ditanya mengenai peranan MARA sendiri. Kalau kita lihat memperkukuhkan usahawan Bumi Putra melalui pelbagai program pembiayaan perniagaan. Mungkin Tuan nak tambah lagi, mungkin ada fungsi yang dilakukan oleh pihak MARA sendiri. Okey, terima kasih kepada Institut Dato' On yang menjemput MARA bagi mewar-warkan apa yang ada di MARA ni. Okey, untuk makluman, MARA ni di Johor kita terdapat di semua daerah, 10 daerah, setiap daerah ada. Okey, MARA juga ada institusi pengajian dan ada juga tempat latihan. Okey, MARA juga komplit dengan ekosistemnya. Okey, MARA ada daripada sekolah ke peringkat menengah, peringkat universiti. Dan MARA juga menyediakan pelbagai kemudahan seperti kursus usahawan, perbis perniagaan dan juga pembiayaan perniagaan serta bantuan seperti kursus dan untuk golongan-golongan seperti di IKS, menengah dan tinggi. Semua level ada. Baik, cukup jelas penerangan daripada Tuan Saiful berkenaan dengan fungsi dan juga peranan daripada pihak MARA sendiri. Okey, kalau ditanya untuk tahun 2022 ni kan Tuan, apakah bentuk bantuan ataupun geran yang disediakan oleh pihak MARA Johor Bahru sendiri? Okey, MARA masih meneruskan bentuk-bentuk yang dalam ekosistem yang sedia ada ni. Dan MARA juga menyediakan pelbagai skim, termasuk skim perniagaan kita fokuskan. Okey. Dan selain pada kursus dan program-program yang disediakan. Okey, untuk 2022. Untuk 2022 ni MARA memperuntukkan untuk di Johor saja sebanyak 18.9 juta. Untuk peruntukan pelbagai skim perniagaan. Yang latest untuk perniagaan daripada wanita especially-nya. Okey, untuk wanita ni kita peruntukkan untuk dana nita khasnya. Okey, untuk dana nita ni 50,000 ke bawah tanpa penjamin. Okey, dan boleh mula secara online. Wanita saja. Jangan tanya kenapa lelaki tak ada. Okey. Dan juga sehingga 150,000 dana nita. So selain daripada itu juga ada perniagaan SPIM biasa sehingga 500,000 bagi senior berahan, 250,000 bagi enterprise dan juga kita ada untuk pembiayaan untuk daripada segi kontraktor, SPIKE namanya. Untuk pembiayaan untuk dari segi modal kerja untuk diorang memulakan kerja-kerja kontrak ini sehingga 1 juta. Bagi kerja-kerja yang bakal diorang terima melalui inden daripada kerajaan atau surat tawaran lah. Baik, Tuan. Okey, sejauh ini berapa ramai peserta yang telah pun menikmati kemudahan yang disediakan oleh pihak MARA sendiri, dan mungkin Tuan ada siapa yang kata orang tu telah berjaya yang benar menggunakan peluang yang diberikan oleh pihak MARA sendiri ataupun Majlis Amanah Rakyat ini? Okey. Pada tahun 2021 kita telah mendapat permohonan sebanyak 523 usahawan daripada seluruh Johor sahaja. Okey. Dan daripada peruntukan tu macam biasa peruntukan setiap tahun lebih kurang around 18 ke 22 juta. Tapi untuk tahun 2021 tahun lepas peruntukan kita melebihi jangkaan 35.9 juta yang mendapat tu. So peruntukan ni sentiasa ada. Tiada limitation. Okey, selagi boleh mohon insya-Allah ada. Kita akan bantu setakat mana yang ada. So untuk tahun 2022 ni ramai-ramai lagi boleh mohon. Tak ada masalah.
cuba kita akan bantu setakat mana yang boleh bantu. Okey. Mungkin kita lihat sendiri yang mana mungkin ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MARA sendirilah tuan. Okey, kalau ditanya mengenai peruntukan tahun 2022 ni adalah sebanyak 18.93 juta ringgit. Ya, betul. Mungkin apakah pula kelaikan ataupun syarat yang perlu kepada pemohon untuk memohon kemudahan telah pun disediakan oleh pihak MARA sendiri? Okey, saya cerita dari segi syarat asas lah. Boleh. Okey. Syarat asas untuk mohon di MARA ni, okey, adalah basicnya warga negara, bumi putera khasnya, okey, berumur 18 hingga 60 tahun, okey, berpengalaman dan pengetahuan dalam bidang yang dia ceburi, okey, mempunyai yang ni memang syarat asas lah. Dekat MARA wajib ada SSM. Okey. Lepas tu telah menjalankan perniagaan sepenuh masa. Okey, bagi yang online pun sama, sepenuh masa walaupun di rumah. Okey. Online pun kena ada SSM juga? Betul, kena ada. Sekarang ni SSM dah ada untuk online punya. Okey. Kena berdaftar juga. Okey. Lepas tu beroperasi minimum 6 bulan. Okey, orang kenapa 6 bulan? Supaya dia dah tahu dia punya selok-belok perniagaan, keperluan perniagaan dia. Okey. Yang seterusnya kita juga perlu patuh syariah sebab MARA ni Islamik. Okey. So seterusnya bebas senarai hitam MARA. Okey, minimum dah sumbang 10% tu maksudnya dah 6 bulan tu dah nyumbang lah juga kan. Dah mula berniaga. Takkanlah tak mula langsung kan. So MARA biasanya ambil dah tengah-tengah. Macam tu. Okey, jelas itu antara yang mana bagi mereka kelaikan ataupun syarat yang perlu kepada pemohon untuk memohon kemudahan yang disediakan. Okey tuan, bagaimana cara pula untuk memohon bantuan ataupun grant yang disediakan oleh pihak MARA sendiri? Okey, boleh mohon melalui aplikasi MARA, okey, melalui mara.gov.my, okey, di portal usahawan. Tapi lebih mudah datang ke pejabat MARA terdekat di seluruh daerah. Okey, boleh datang, kita akan menerangkan secara detail supaya tak ada salah faham. Kadang-kadang dia mohon melalui online ni, kadang dia upload tak sampai. Kadang-kadang dia nak upload satu gambar, nak tunjukkan produk dia, tak sampai, berat sangat. So better dia berdatang ke pejabat-pejabat MARA terdekat ni. InsyaAllah staf-staf kita akan membantu usahawan ni untuk mendapat maklumat yang terperinci. Kalau tak boleh cara A, kita bagi cara B. Tak boleh cara B, kita cara C. InsyaAllah ada cara. Jadi para pegawai daripada pihak MARA akan memberi bantuan lah dari segi bersemuka lebih baik. Betul. Okey, kalau di Johor Bahru tu di mana lokasi tempat untuk kita untuk mendapatkan kata orang tu butiran lanjut mengenai kemudahan disediakan ini? Okey, boleh datang ke Plaza Lakin, okey, di tingkat 1, pejabat MARA daerah Johor Bahru. Okey, di Johor Bahru lah. So kita akan bantu dia orang untuk mendapatkan maklumat yang setepatnya, yang sebetulnya, bukan rumus lah. Okey, di situlah yang di Johor Bahru. Di daerah lain, di pejabat MARA terdekat, boleh search di Google kat mana pejabat MARA terdekat anda. Baik, terima kasih kepada Tuan Saiful kita, itu pegawai MARA daerah Johor Bahru. Okey Tuan, ada yang tanya jugalah kan, bilakah tarikh permohonan bantuan ini dibuka? Kok bila tiba-tiba je, dah tutup pula kan, macam mana tu? Okey, setakat ni pejabat untuk permohonan ni dibuka sepanjang tahun, sepanjang masa. Cuma bagi skim-skim tertentu yang dilancarkan oleh kerajaan yang tu terhad. Macam contoh masa pandemik dulu ada skim untuk yang terlibat dengan pandemik yang tu khas. Okey, tapi untuk tahun ni sekiranya ada kita akan buka. Tapi untuk yang saya sebut yang mula-mula tadi sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia tutup. Oh, itu satu peluang yang sangat baik tu. Sepanjang tahun kalau tak pergi juga tak tahulah macam mana. Tak tahulah. Kan. Okey, berapa lama permohonan ni diproses Tuan dan bila keputusan tu dapat diketahui? Okey. So yang ni biasa ramai yang tanyalah. So kita kat sini kita bagi benda basic. Okey, setelah complete dokumen lengkap sepenuhnya 14 hari waktu bekerja. Jangan faham. Kadang dia kata 14 hari dia kira dengan cuti dia kira. So 14 hari waktu bekerja insya-Allah. Okey. Jadi sekiranya permohonan tu tak memenuhi syarat kan, macam tak lengkap lah. Adakah mungkin ada ruang untuk syarat-syarat minima boleh dipertimbangkan kepada permohonan ini? Okey, setakat ni MARA ni sangat longgar dan syarat dia sangat basic dah. Okey, kalau kita tak dapat bantu ni memang setakat tu je, tapi datang ke jawab MARA, kita akan cuba salurkan ke agensi lain. Kalau kita MARA tak dapat bantu, sebab kita agensi sama agensi ni, satu Johor duduk sekali. Kita tak ada agensi ni lain, agensi lain. Memberi peluang juga kepada agensi lain untuk membantu. Kalau MARA tak boleh, kita akan bantukan, halakan ke agensi yang sesuai. Baik, faham Tuan. Okey, soalan seterusnya. Yang mana bagaimanakah kaedah
insentif grant ini disalurkan kepada pemohon, Tuan? Okey, setakat ni MARA masih menggunakan untuk cek berpalang. Kita akan bagi straight kepada usahawan yang terima tu, okey, supaya dia lebih jelaslah kegunaan dia. Cek tu untuk guna duit apa ke kan. Dia clear. Sebab masa permohonan tu dia ada bagi untuk sebuah harga apa yang nak beli barang tu. Betul. So kita ikut yang dia perlu. Ikut pada sebuah harga lah. Ya, betul. Okey, bagi mereka yang pernah mohon boleh tak dia mohon sekali lagi bantuan atau grant pada pihak MARA? Sangat digalakkan. Sebab MARA ni sistem dia kita lebih galakkan overlap. Overlapping. So minimum pembayaran lepas setahun, dia contoh dia bagi pinjaman, okey, pinjam 20,000. Okey, lepas tahun baru bayar lebih kurang dalam 2,000 atau 3,000, bilion ada 18. Mohon 50, dia boleh dapat 32 balik. Ya, tak ada masalah. Sebab kita tahu kadang-kadang prestasi dia tengah nak berkembang, dia perlukan kewangan. So kita akan bantu. Betul. Setahu saya yang mana kena ada rekod pembayaran balik yang baik lah ni. Ya, betul lah. Kalau tak baik pun susah juga nak bantu tu. Okey, penting pula ada pegawai. Okey, sekiranya pemohon pernah memohon kepada agensi lain, adakah mereka masih layak mohon bantuan yang disediakan macam ni tu, Tuan? Okey, setakat ni kita dengan agensi lain, kalau kata agensi lain kata bagus, kita akan support. Walaupun dia dapat tempat lain pun kita bagi juga. Kita akan bantu sebab maybe dekat agensi lain dia terdapat sikit. Dengan MARA kita boleh dapat banyak. So kita akan bantu. Tapi dengan agensi lain pun kita akan ikut track record dia. Okey tak bayaran dia? Sama juga. Pandai Pak MARA. Okey, kita beralih ke soalan berikutnya, Tuan Saiful, yang mana adakah pihak MARA sini akan buat semakan ataupun penilaian terhadap peserta selepas bantuan ataupun grant diberikan, dan apakah bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada pemohon seandainya lah gagal melaksanakan apa yang telah disyaratkan dalam permohonan mereka ini? Okey, kita sekiranya ada untuk yang semakkan tu memang kena buat lah. Untuk semakkan track record dia, kredit dia, pembayaran dia okey ke tak kan. So dari segi ni kita nak train dia lah untuk disiplin. Okey, yang keduanya dari segi bila ada masalah, jangan lagi datang ke MARA, kita akan bantu. Jangan lagi. Jangan lagi, jangan mana-mana. Datang balik MARA. So MARA akan bantu. Kita akan cuba kita akan cuba untuk bantu dia dari segi khidmat nasihat. Kita ada program Peace of Mind. Okey, nak bagi dia tenangkan fikiran dia. Yang kedua, kalau dia ada masalah supaya dia tak boleh pergi lagi, kita akan bantu untuk overlap tadi. Betul. So dia kekangan dia nak pergi tak boleh, dia sangkut dengan duit, kita bagi overlap lagi supaya dia boleh kembangkan lagi. So datang berjumpa, jangan ngelak. Faham. Jangan lari. Jangan lari. Okey, soalan yang terakhir untuk kita punya apa kata orang tu dalam Sarjana Talk 2022 ni, Tuan. Jika peserta tu berminat nak mengetahui lanjut lagi kaedah permohonan, mungkin Tuan boleh kongsikan laman web ke, mungkin ada pegawai yang boleh dihubungi ke, macam mana tu, Tuan? Okey, sila layari ke laman web MARA, www.mara.gov.my. Kat sini semua ada. Itu bukan hanya loan, ada kemudahan lain juga. Okey, seperti sewa tadi, seperti untuk pembelajaran, untuk kemudahan khusus, program, okey semua ada. Ataupun untuk di Johor, okey, untuk Johor khasnya boleh layari ke FB MARA JDT, yang tu laman sosial, media sosial sekarang ni lebih cepat. So kat situ kita ada buka agak link untuk pendaftaran, program-program ataupun info-info terkini. Siapa cepat dia dapat. Betul. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung diskusi kita pada hari ini untuk Sarjana Talk 2022. Apapun terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Tuan Muhammad Saiful Azhar bin Yunus, iaitu pegawai MARA Daerah Johor Bahru. Saya kira memang cukup jelaslah penjelasan diberikan untuk program kita pada hari ini. Dan kepada anda di luar sana, jangan lupa gunakan peluang yang disediakan ini untuk dapatkan khidmat, bimbingan, sokongan daripada pihak MARA, dan pastikan anda terus saksikan lagi dan dengarkan lagi Sarjana Talk 2022 bersama dengan saya sebagai moderator pada kali ini. Jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Dr. Irma Syida binti Abu Sama. Saya berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya seorang doktor gigi, graduan UKM, dan juga pada masa yang sama saya menjalankan satu company, Irma R&D Global Sdn Bhd, yang menggerakkan jenama Dr. Irma
satu jenama dalam produk kosmetik dan penjagaan diri. Banyak bentuk bantuan yang diterima, contoh macam dari segi kewangan, peralatan. Kalau macam doktor sendiri, macam mana bentuk bantuan yang doktor terima daripada MARA? Daripada MARA daripada MARA sebenarnya di awal keputusan saya untuk menjadi seorang usahawan, saya mendapat bantuan daripada MARA untuk membuka klinik gigi. Dari segi bantuan pinjaman kewangan, pinjaman perniagaan dan juga penyewaan premis. So saya buka klinik gigi di dalam premis MARA dengan bantuan pinjaman perniagaan daripada MARA. Dan pada masa yang sama, apabila saya nak mengembangkan perniagaan saya kepada Irma Ariandi Global Sdn Bhd, menjalankan jenama Dr. Irma tadi, saya mendapat bantuan daripada MARA juga untuk premis perniagaan di mana kita ni syuting ni, kita di sini di Plaza Lakit, dan juga bantuan pinjaman perniagaan serta geran daripada MARA. Geran pembangunan pembungkusan sebab pada masa kita mengembangkan perniagaan, jenama Dr. Irma diterima untuk masuk ke pasaran retail Aeon seluruh Malaysia. Jadi dari situ kita mendapat bantuan daripada MARA yang kita panggil geran base, di mana MARA membangunkan pembungkusan produk supaya produk Dr. Irma nampak lebih eksklusif untuk berada di pasaran retail dan juga antarabangsa. Dan juga satu berita gembira sebenarnya untuk jenama Dr. Irma juga, dengan bantuan geran Gate to Global daripada MARA, kita dapat memohon untuk BPOM masuk ke Indonesia. Jadi insya-Allah tahun depan kita akan orang kata menjengah ke pasaran Indonesia hasil daripada geran G2G MARA memohon BPOM, izin edar di Indonesia. Macam dari segi pengalaman doktor, macam mudah tak dia punya proses untuk dapat bantuan? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Daripada orang kata penerangan kan, sebab kita nak mendapatkan geran atau pembiayaan dan bantuan, kita perlu dapatkan penerangan daripada pegawai-pegawai MARA. Alhamdulillah, penerangan yang sangat-sangat detail dan juga orang kata friendly, yang kita mudah faham. Segala documentation yang perlu bagi saya yang itu sangat penting. Sebabnya kalau syarikat kita tak ada dokumentasi yang lengkap, di situ akan ada sedikit kerumitan dan kesulitan dan mungkin kelewatan. Tapi dari segi orang kata bantuan yang diberikan oleh pihak MARA, semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah orang kata cepat aja. Tapi kita sebagai usahawan, tanggungjawab kita lah untuk menyediakan apa juga orang kata dokumentasi, keperluan dan formaliti yang perlu untuk memohon apa-apa bantuan itulah. Bantuan yang doktor dapat ni dapat membantu dalam perniagaan doktor sendiri? Secara jujur sangat membantu. Sebab kalau kita tengok daripada awal pembabitan saya sebagai usahawan, memang orang kata kita bermula dengan MARA. Sebagai seorang usahawan MARA, saya sentiasa gelar diri saya lahir dari MARA. Saya bersyukur dari segi tu kerana ada agensi yang orang kata membantu dan juga membina saya daripada orang kata Dr. Irma yang doktor gigi ni mula keluar kan, kerjanya cabut gigi tanpa gigi saja sampai ke Dr. Irma yang sekarang ni. Adakah inisiatif ini wajar diteruskan untuk masa hadapan? Sangat wajar. Usahawan yang baru nak bermula, usahawan yang nak mengembangkan perniagaan, usahawan yang nak pergi lebih jauh, saya rasa agensi-agensi kerajaan yang ada, MARA dan yang lainnya seperti SME Corp, Matrix, kan? Banyak lagi yang lain sebenarnya ada di sana untuk membantu.